Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. InsyaAllah pada malam ini kita sambung balik mengenai sirah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala telah memuliakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berlakunya satu peristiwa yang besar yang dikenali dengan peristiwa Isra' Mi'raj. Yang mana peristiwa Isra' Mi'raj ini peristiwa yang menunjukkan tentang kebesaran Allah Ta'ala. Dalam waktu yang sama menguji para sahabat mengenai ketauhidannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala berfirman, subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci engkau ya Allah yang telah menjalankan hamba-Nya yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada waktu malam daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang penuh diberkati oleh Allah Ta'ala kelilingnya untuk Allah Ta'ala memperlihatkan tanda-tanda kebesarannya, dan sesungguhnya Allah Ta'ala maha mendengar lagi maha mengetahui. Maka peristiwa Isra' Mi'raj ini sehingga berlakunya satu hadiah yang besar daripada Allah kepada umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi berjumpa dengan Allah ketika mana Nabi berada di Sidratul Muntaha dan di arasy Allah Ta'ala yang hanya Allah Ta'ala saja yang mengetahui. Namun demikian perlu kita fahami bahawa Allah Ta'ala tidak berada di Sidratul Muntaha. Allah Ta'ala tidak berada di arasy, tidak bertempat Allah Ta'ala ini. Allah Ta'ala berada di mana-mana sahaja yang hanya Allah Ta'ala saja yang mengetahui. Allah mawjud bila makan. Allah Ta'ala wujud, tidak ada tempat. Maka Nabi mendapat hadiah daripada Allah untuk umatnya, yakni difardukan sembahyang 5 kali sehari semalam, 50 kali sehari semalam, dengan arti kata 50 rakaat, 50 waktu sehari semalam. Maka 50 waktu ini sebenarnya berat, sehingga Nabi berjumpa dengan Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa mengatakan bahawa hendaklah kamu minta kurangkan untuk umatmu, minta kurang kerana umat Nabi Muhammad tidak mampu untuk melaksanakannya. Akhirnya Nabi minta kurang dengan Allah. Maka Allah Ta'ala mengizinkannya sebanyak 9 kali diulang-alik berjumpa dengan Allah. Akhirnya difardukan kepada umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sembahyang 5 waktu sehari semalam. Itu pun ramai juga yang tidak berjaya menyempurnakan 5 waktu sehari semalam. Wa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salah wattaba'us syahawat. Akan ada nanti di belakangnya umat yang mereka itu adha'us salah, mereka melengah-lengahkan sembahyang. Wattaba'us syahawat adalah disebabkan mereka mengikut syahwat, mengikut nafsu mereka. Maka dikatakan bahawa beruntung orang yang berjaya menunaikan sembahyang 5 waktu sehari semalam. Bahkan disebut qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un, yakni berjaya orang yang beriman kepada Allah bila mana dia mengerjakan sembahyang dalam keadaan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sampai pagi, sampai ke Mekah balik. Akhirnya Nabi ingin menyampaikan kepada orang ramai mengenai peristiwa Isra' Mi'raj, peristiwa mengenai Nabi daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Maka Nabi tidak berhasrat untuk terus mencerita mengenai apa yang Nabi naik ke langit, tetapi Nabi nak memberitahu dahulu bahawa baginda daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang kalau naik unta itu mungkin makan masa berbulan-bulan, tetapi hanya malam tadi, semalaman sahaja.
Hanya kita kata beberapa jam saja sudah ada di Masjidil Haram, sudah daripada Masjidil Haram sudah pergi ke Masjidil Aqsa. Lalu Nabi ingin menceritakan kepada orang ramai. Bagaimana Nabi nak menceritakan? Maka selepas itu Rasulullah SAW pulang ke Mekah. Pada malam yang sama balik. Pada pagi keesokannya baginda pergi tempat perhimpunan orang-orang Quraisy. Abu Jahal datang berjumpa dengan baginda Rasulullah SAW, menceritakan apa yang telah berlaku kepada Abu Jahal. Dikatakan bahawa Nabi selepas daripada peristiwa Isra Mi'raj, Nabi balik ke Mekah, lalulah keesokan paginya Nabi memikirkan bagaimana aku ingin mengumpulkan orang ramai untuk aku memberitahu kepada kepada orang ramai bahawa malam tadi Nabi telah pergi ke Masjidil Aqsa. Tidak lagi berhasrat untuk menceritakan Nabi naik ke langit. Kalau naik ke langit terus tidak terima, maka nak beritahu dulu, tengok dulu. Boleh terima tak orang ni kalau dikatakan hanya pergi ke Masjidil Aqsa dahulu? Kalau orang terima, nanti akan dicerita naik ke langit. Maka bila mana Nabi itu pagi duduk keseorangan, termenung memikirkan satu perkara, tiba-tiba datang Abu Jahal. Abu Jahal datang berjumpa dengan baginda Rasulullah. Muhammad, apa yang menyebabkan engkau termenung? Nabi memberitahu bahawa ada peristiwa yang penting yang berlaku kepada baginda Rasulullah SAW. Abu Jahal berkata, wahai Bani Ka'ab bin Lu'ay, mari ke sini. Ketika mana Nabi beritahu, sebenarnya aku ingin menceritakan sesuatu perkara yang penting. Apa dia perkara yang penting itu? Nabi memberitahu bahawa Rasulullah SAW malam tadi berada di Masjidil Aqsa. Abu Jahal kata, kamu berada di Mekah, malam tadi kamu berada di Masjidil Aqsa, pagi ini kamu berada di Mekah. Ya, malam tadi aku ada di Masjid Aqsa, pagi ini aku berada di Mekah. Lalu Abu Jahal ketawakan Muhammad, ketawakan Rasulullah SAW. Mana mungkin malam tadi berada di Masjid Aqsa, tapi pagi ini sudah berada di Mekah, sedangkan perjalanan di sana itu memakan masa berbulan-bulan. Maka Nabi tetap mengatakan, sesungguhnya Allah Ta'ala lah yang telah memperjalankan dia. Abu Jahal, orang yang tidak beriman kepada Allah, mempersendakan baginda Rasulullah SAW. Dan Abu Jahal tahu Rasulullah ini orang yang tidak pernah pergi keluar daripada kampungnya Mekah. Maka bagaimana Rasulullah ada ke sana? Dan kalau benarlah Rasulullah itu ada di Masjidil Aqsa, pergi ke Masjidil Aqsa, sudah pasti Rasulullah boleh cerita, hai Muhammad, tolong ceritakan bagaimana Masjidil Aqsa di sana, bagaimana keadaan di sana. Lalulah dalam keadaan macam itu, Abu Jahal telah dapat satu peluang. Rasanya dia menyangka dia dapat satu peluang. Inilah peluang untuk nak memperbodoh-bodohkan sahabat Muhammad. Lalu dia ketawakan, lalu dia kata, bagaimana kalau aku kumpulkan orang-orang Mekah, aku kumpulkan ramai-ramai orang-orang Mekah ini, maka setelah dikumpul ramai-ramai, maka engkau menceritakan bahawa engkau semalam berada di Masjidil Aqsa. Boleh ke tidak boleh? Rasulullah mengatakan silakan. Memang Nabi nak kumpul pun orang ramai, tapi dia tahu diri. Dia tahu diri, dia sangka dia cerdik. Abu Jahal ini, Nabi duduk fikir macam mana nak kumpul orang ramai. Tiba-tiba dia kata, aku nak kumpul orang ramai. Maka berkumpullah orang ramai ketika itu dengan bantuan Abu Jahal. Maka Nabi sudah tidak payah-payah buat promosi. Mana tidak payah-payah nak cari jalan macam mana nak kumpul orang ramai. Abu Jahal telah kumpul orang ramai. Kemudian setelah dikumpulkan orang ramai, ketika itu Rasulullah ada. Abu Jahal lah orang yang bersungguh-sungguh. Dia fikir dia nak memperbodohkan sahabat-sahabat Nabi. Dalam waktu yang sama dia berpanggil, hai Bani Ka'ab ibn Lu'ay, mari sini. Maka orang-orang kafir Quraisy pun berkumpul. Rasulullah SAW mencerita apa yang berlaku. Semalam saya berada di Mekah. Ketika mana saya tidur di lewat malam, tiba-tiba datang malaikat. Datang malaikat bersamanya dengan seekor binatang yang dipanggil Buraq. Kemudian Nabi menaiki Buraq lalu pergi ke Masjidil Aqsa. Dan di Masjidil Aqsa di sana Nabi telah bersembahyang dengan para nabi-nabi.
Walaupun Nabi-Nabi itu sudah wafat, tetapi Nabi bersembahyang bersama mereka. Kemudian Nabi pun cerita bahawa Nabi telah bersembahyang bersahabat bersama dengannya. Ketika itu mereka telah memikirkan bahawa Nabi telah menceritakan sesuatu yang sedangkan Nabi tak pernah sampai ke sana. Mereka tertanya-tanya, bila Muhammad keluar daripada Mekah pergi ke Masjid Al-Aqsa? Pernah ke Muhammad ini tidak ada 2-3 minggu di kampung? Boleh jadi kalau tidak ada dia pernah pergi ke sana. Maka mereka di antara yang berkumpul mengatakan, setakat ini setahu saya tidak pernah Muhammad keluar. Tidak pernah Muhammad keluar. Lalu ketika itu mereka bertanya, kalau benar wahai Muhammad, kalau benarlah kamu mengatakan bahawa kamu pergi ke sana, cuba ceritakan tentang Masjid Al-Aqsa. Maka Nabi menceritakan tentang Masjid Al-Aqsa sebagaimana yang Nabi lihat. Bila Nabi cerita, maka dia bertanya kepada orang yang hadir, yang pernah pergi ke Masjid Al-Aqsa, yang hadir dalam masjid itu, mereka terpegun. Benar apa yang dikatakan oleh Muhammad. Nabi boleh cerita tiang dia macam mana. Yang Masjid Putih dengan Masjid Ladang tak sama. Dia boleh cerita tiang dia macam mana, bentuk dia keadaan macam mana, luah dia macam mana, kedudukan dia. Dia boleh cerita tentang Masjid Al-Aqsa sehingga kan tidak boleh orang bertanya lagi kecuali Nabi dah cerita segala-galanya. Maka dia tanya, terkejut, ya benar, saya pernah pergi ke sana, tetapi apa yang dikatakan oleh Muhammad itu benar, sedikit pun tidak salah. Tidak salah. Lalu dalam keadaan macam itu, dia tidak boleh buat apa-apa. Ternyata benar apa yang diceritakan oleh Muhammad. Lalu akhirnya dia mencari jalan untuk mempengaruhi orang ramai. Lalu dia bertanya kepada Saidina Abu Bakar As-Siddiq. Bersungguh Abu Jahal ni, lalu bertanya kepada Saidina Abu Bakar As-Siddiq. Bila bertanya pada Saidina Abu Bakar, "Hei Abu Bakar, kamu percaya ke apa yang diceritakan oleh sahabat kamu ini?" Sehingga kan mereka menyangka bahawa Nabi itu sudah menjadi gila kerana menceritakan sesuatu yang tidak diterima oleh akal. Allah Ta'ala mengatakan, la yantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi tidak bercakap mengikut hawa nafsu kecuali apa yang telah diwahyukan. Lalu mereka menuduh Nabi itu seperti orang gila. Ma sahibukum bimajnun. Sahabat kamu wahai Abu Bakar, sahabat kamu iaitu sahabat Abu Bakar, yakni Rasulullah, tidaklah orang yang gila, tidak. Nabi bukan orang gila. Nabi orang yang sangat hebat, sangat cerdik, sangat bijak. Masahibukum bimajnun, tidak sahabat kamu itu gila. Allah Ta'ala menafikan. Lalu dia pun kata, "Hei Abu Bakar, aku nak tanya pada kamu, kamu percaya ke Muhammad yang boleh pergi ke Masjid Al-Aqsa?" Boleh jadi dia tanya orang yang pernah pergi. Dia mari akak. Yang dia boleh cerita tu, dia tanya orang, "Mau pernah pergi tak ke Masjid Al-Aqsa?" "Pernah." "Cuma cerita ke aku Masjid Al-Aqsa." "Oh, Masjid Al-Aqsa begini." Inilah yang Muhammad berkatakan. Maknanya dia menceritakan sesuatu melalui dia bertanya pada orang lain. Macam kadang-kadang ada orang dia tak pergi ke Mekah, dia cerita macam dia pergi ke Mekah. Jadi dia sangkakan Nabi ini bertanya pada orang lain. Lalu dia bertanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dia silap, dia tanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Lalu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq berkata, "Hei Abu Jahal, jangankan Muhammad cerita pergi ke Masjid Al-Aqsa. Kalau Muhammad cerita dia naik ke langit pun aku percaya." Maknanya kalau dicerita dia naik ke langit pun aku percaya. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq membenarkan Nabi. Ternyata memang Nabi ingin beritahu bahawa Nabi ini naik ke langit. Tiba-tiba Sayyidina Abu Bakar telah membela baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dikatakan bahawa Nabi menceritakan apa yang berlaku. Ada di antara mereka bertepuk tangan dan ada yang meletakkan kedua tangannya di atas kepala. Allah, macam mana ni? Kayak orang kata apa pula? Bahkan dikatakan bahawa peristiwa Isra' Mi'raj ini memang benar-benar menguji keimanan sahabat, sehingga ada sahabat tertanya-tanya, betul ke Muhammad ini? Betul ke? Apa yang berlaku ini? Lalu mereka mempersenda-sendakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang pergi berjumpa dengan Sayyidina Ali. Dia datang, "Muhammad, aku ingin bertanya pada kamu,
benarkah kamu naik ke langit? Nabi kata benar, dengan izin Allah. Cuba angkat kaki sebelah. Angkat kaki sebelah. Cuba angkat satu lagi. Nabi kata dah angkat kaki sebelah, nak angkat macam mana satu lagi? Kamu nak angkat kaki dua belah pun tak boleh, macam mana nak naik ke langit? Cuba kamu beri jawapan. Oh, kamu mahu jawapan. Kalau kamu mahu jawapan, kamu pergi jumpa Saidina Ali. Boleh sakit ada? Pergi jumpa Saidina Ali. Maka pergi berjumpa dengan Saidina Ali. Saidina Ali ambil pedang Zulfiqar lalu memancungnya. Lalu orang terkejut. Lalu Saidina Ali mengatakan bahawa inilah balasan orang yang tidak percaya dengan apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika mana Nabi menceritakan ada yang orang kafir itu dia tepuk tangan, dia ketawakan, mempersendakan. Ada juga yang letak tangan atas kepala. Betul ke apa yang cerita ni? Lalu mereka melakukan perkara tersebut kerana apa? Kenapa dia letak tangan atas kepala ni? Kerana merasa hairan apa yang berlaku. Bahkan menunjukkan keingkaran dia, tidak mahu terima. Boleh percayalah. Setengahnya orang kita dia garu kepala. Betul ke ni? Betul ke ni? Dia garu kepala. Jadi dalam keadaan macam itu, suasana menjadi dalam keadaan kelang kabut ketika itu. Maka ada sebahagian yang terima, ada sebahagian yang menolaknya, dan diketawakan oleh orang-orang yang maknanya tidak beriman kepada Allah Ta'ala. Mereka yang beriman tetapi mempunyai iman yang lemah telah menjadi murtad. Masya Allah. Sebab itulah diberitahu bahawa peristiwa Isra Mi'raj ini peristiwa yang menguji keimanan para sahabat, dan Allah Ta'ala telah mendatangkan ayat tauhid di hadapannya. Subhanallazi, itu ketauhidan kepada Allah. Subhanallazi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram. Maha suci Allah daripada segala sifat kekurangan. Kalau ada sifat kurang, kita sucikan. Kalau ada sifat kurang, kita sucikan. Itu masuk maha suci Allah. Lemah ke Allah Ta'ala nak mendatangkan hambanya, nak menjalankan Rasulullah ini daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Lemah ke? Allah Ta'ala maha berkuasa. Lalu dalam keadaan macam itu, sahabat yang kuat iman, yang benar-benar yakin, yang Nabi sudah tanamkan keimanan di dalam hati bahawa Allah Ta'ala itu berkuasa, bahawa mampu buat apa saja. Ceritalah Muhammad cerita naik ke langit sampai Sidratul Muntaha berjumpa dengan Allah. Mereka tetap yakin dan percaya. Apatah lagi orang yang membelanya lah Sayyidina Abu Bakar. Mula-mula ada juga goyang, tiba-tiba Sayyidina Abu Bakar membelanya. Sahabat lain pun bangkit menyokong. Yang lemah iman akhirnya jatuh murtad, tidak mau beriman kepada Allah, mula tidak percaya dengan apa yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beberapa orang lelaki pergi berjumpa dengan Abu Bakar. Maka Abu Bakar menjawab, sekiranya dia berkata demikian, maka dia telah berkata benar. Datang pula depan Rasulullah, diam saja, terima saja, diam. Bila belakang Rasulullah tanya, Abu Bakar, betul ke Muhammad kata ni? Ini Rasulullah, sahabat pun boleh ragu-ragu dengan Rasulullah. Lalulah pergi tanya. Dia tanya Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar mengatakan bahawa kalau apa yang dikatakan itu, perkataan itu daripada Muhammad, mesti percaya. Kalau perkataan itu daripada orang lain, boleh jadi kita tidak boleh terima atau boleh tolak. Tetapi bila perkataan itu keluar daripada Nabi Muhammad, keluar daripada Rasulullah, maka kita hendaklah percaya, kerana tidak bercakap Rasulullah itu kecuali perkara yang benar. Sehingga ulama mengatakan kalau disebut Sayyidina Abu Bakar, jangan meninggalkan perkataan As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kena letak As-Siddiq. Kerana apa? Kerana nak menunjukkan kedudukan sahabat yang paling tinggi. Dialah orang yang sangat membenarkan Rasulullah. Sehingga Rasulullah mengatakan, tidak ada sahabat Nabi yang apabila aku mengajak beriman serta-merta dia terima. Tidak ada sedikit pun penangguhan. Ada setengahnya tolak juga, tak apa nak terima, lepas tu terima. Ada pun menentang dahulu baru terima. Ataupun biar tengok dalam keadaan tu baru terima. Sayyidina Abu Bakar terus ajak, terus terima serta-merta. Dan tidak pernah Sayyidina Abu Bakar ingkar sedikit pun baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dalam keadaan macam itu, Sayyidina Abu Bakar kata, kalau Rasulullah yang kata terima, kerana Nabi berkata benar. Mereka bertanya, adakah kamu membenarkan perkataan itu? Dan kalau dia cerita benda-benda yang macam tu, mau terima? Ya. Sayyidina Abu Bakar tetap menerima.
aku akan membenarkannya sekiranya ia menceritakan perjalanan yang lebih jauh daripada itu. Kalau dia naik ke langit pun aku terima. Kalau dia cerita apa saja yang datang daripada lidah baginda, lidah Muhammad, aku terima. Kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kata ulama, sebenarnya kerana dia membenarkan Rasulullah ini dalam peristiwa Isra' Mi'raj lah ia mendapat gelaran As-Siddiq. Membenarkan mendapat ni peristiwa Isra' Mi'raj, lalu dikatakan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sebenarnya sebelum daripada itu pun Sayyidina Abu Bakar tidak pernah engkar apa yang dikatakan oleh Nabi. Itulah yang dikatakan oleh Nabi, itulah yang diikuti. Kemudian orang-orang kafir menguji kebenaran cerita yang disampaikan oleh Rasulullah, lalu meminta baginda supaya mensifatkan sifat-sifat Baitul Maqdis. Dia suruh Nabi cerita. Suruh Nabi cerita. Lalu Nabi menceritakan mengenai Baitul Maqdis seolah-olah Nabi melihat di hadapan mata apa yang ada di Baitul Maqdis. Nabi boleh cerita segala-galanya. Cerita. Lalu dalam keadaan macam itu, di kalangan mereka terdapat beberapa orang lelaki yang pernah melihatnya. Bila sahaja dia cerita, orang yang melihat tadi, Nabi cerita tiang ada sekian-sekian, ya betul. Tingkap dia macam ni, ya betul. Pintu dia begini-begini, ya betul. Kubahnya begini-begini, ya betul. Habis orang yang pernah pergi tu betul. Sehingga Abu Jahal pun nak heran. Memang ternyata betul. Sebab apa? Nabi itu Allah Ta'ala bagi. Dia ini seorang yang kuat ingatan. Kita kalau pergi satu tempat, pergi sekali dah ingat dah. Tiang berapa tahu? Ni kita mari masjid Amor, saya tanya, tiang masjid putih berapa? Kena kira mula. Maknanya, tapi Rasulullah SAW sekali dia pergi saja, Allah Ta'ala bagi dia boleh cerita habis. Orang tanya semua boleh cerita. Sebenarnya Nabi cerita. Bila Nabi cerita melengkapi semua sehingga orang tidak mampu bertanya lantaran telah sempurna penceritaan Nabi tentang Masjid Al-Aqsa, tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manakala Rasulullah SAW pula baginda belum pernah melihatnya sebelum itu. Lalu Allah Ta'ala menampakkan Baitul Maqdis kepada baginda Rasulullah SAW. Dengan itu Rasulullah menyatakan sifatnya dari satu pintu ke satu pintu, daripada satu tempat ke satu tempat. Dikatakan Allah Ta'ala menunjukkan ketika mana Nabi menceritakan itu, Nabi nampak depan mata dia. Lepas tu teknologi hari ni, telefon boleh tengok gambar jauh-jauh tu, lama dah. Masa zaman Isra' Mi'raj lagi Nabi tengok depan mata, nampak dah maknanya gambar begini-gini, siap boleh cerita pula. Maknanya satu persatu, daripada satu pintu ke satu pintu, daripada tiang ke tiang, maknanya boleh tahu habis segala-galanya. Sehingga orang yang mendengar pasti akan terpegun hairan. Sebab apa? Orang yang biasa pergi pun tak boleh nak cerita macam Nabi Muhammad. Akhirnya Nabi fikir, kalau Nabi ambil daripada cerita orang macam tu, takkanlah sesempurna macam tu cerita. Biasanya kalau orang cerita, kalau benda tu 10, orang cerita 8 ataupun 7. Tanya orang lain jadi 6 pula. Kau kurang. Tapi Nabi cerita sempurna semuanya sekali. Seolah-olah Nabi ini sudah duduk lama, siapa tahu masuk apa yang ada dalam di Masjid Al-Aqsa. Maka satu persatu cerita. Maka mereka menjawab, sifat yang disebutkan oleh Muhammad itulah sifat yang benar ada pada Baitul Maqdis. Tabagut. Mereka pun kata, ya betul sungguh apa yang Muhammad cerita tadi memang betul ada di Masjid di Baitul Maqdis. Beritahu kepada kami mengenai rombongan dagang kami. Mereka mempunyai rombongan dagang yang datang dari Syam. Tak puas hati lagi. Sudah Nabi cerita tak puas hati lagi. Gini, kita ada satu rombongan yang daripada negara Syam. Mereka itu sudah biasa ulang-alik, yang sentiasa berada berulang-alik di sana. Kadang-kadang mereka penuh singgah di Masjid Al-Aqsa, tunggu rombongan sana balik. Nak tanya betul tak betul hak Muhammad cerita. Maknanya tak puas hati lagi. Nabi dah cerita dah, hak orang ada dah, hak depan mata ni je khabar dah. Betul sungguh hak Muhammad cerita tu, orang Terengganu kata lelek. Memang betul sungguh, satu persatu, tiang, tingkap, semua puas hati dah. Orang hak pernah pergi, saya pernah pergi, betul Muhammad cerita. Saya pernah pergi, betul Muhammad cerita.
jadi kumpulan musyrikin Mekah yang lain lagi tak puas hati lagi gini, tak boleh nak pegang lagi Muhammad, takut-takut ada salah, tunggu rombongan daripada Syam datang. Hak ni hak biasa dah duduk kat Masjid Aqsa, hak tahu lagi tanya hak ni, hak tu hak baru balik, hak ni baru ada sini takut dia lupa dah, tapi hak tunggu baru balik tu tak boleh nak pegang lagi. Begitu mereka cuba maknanya mengelirukan orang-orang Mekah supaya tidak mempercayai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah memberitahu mereka mengenai bilangan unta dan rombongan tersebut. Nabi pun tahu. Rombongan mana? Rombongan kami gitu, ginilah. Sebelum Nabi nak cerita, Nabi sudah cerita hak mengenai Masjid Aqsa. Hak rombonganmu tunggu aku nak khabar berapa ekor unta. Habis ingat tu Nabi cerita. Berapa ekor unta, berapa orang hak duduk dalam rombongan hak mau tunggu, barang banyak mana, kamu tunggu, betul tak? Nabi cerita pula rombongan tu. Ya, agak rombongan tu nak tanya dengan unta-unta Nabi sebut. Berapa ekor unta, berapa orang hak duduk atas unta, berapa orang hak atas unta, berapa berat hak duduk atas kenderaan unta, banyak mana barang-barang. Nabi cerita belaka. Kejut orang pula. Dengan rombongan tadi. Maka baginda berkata lagi, mereka akan sampai pada hari sekian ketika terbit matahari. Rombongan hak mu tunggu tadi, mu nak tanya rombongan tadi, mu tengok sekian-sekian tepat pada sekian hari bulan, pada masa sekian, pada pukul sekian-sekian. Kalau sekarang kita pukul jam sekian-sekian, mu tengok masa tu betul-betul dia sampai ni, sampai kat Mekah ni. Dah percaya lagi lah, tunggu. Siap dengan masa lah. Siap dengan masa, siap dengan waktu bila sampai tu. Nabi cerita Masjid Aqsa dah. Nak tahu Masjid Aqsa je, nak tanya rombongan, sudah rombongan Nabi cerita. Tak cukup dengan rombongan Nabi cerita, Nabi kata tak percaya, mu tunggulah masa terbit matahari. Nanti masa terbit matahari, rombongan tu akan sampai tepat masa dia. Terbit matahari sampai tempat ini, masa sampai tempat ini bertepatan dengan terbit matahari. Tak tunggu, dah percaya. Nabi nak tunjuk, kalau Nabi cerita dah Masjid Aqsa, mungkin dia kata dia tanya orang. Dan kalau Nabi kata macam tu, nak tanya siapa? Nak tanya siapa? Nak tanya ahli nujum pun, tak kata gitu, tak khabar lagi. Lalu Nabi pun beritahu dalam keadaan macam itu, ia didahului oleh unta yang berwarna kelabu. Nabi khabar, hak depan kali unta ni kelabu. Nabi khabar tu rombongan tu, hak depan sekali rombongan tu unta tu warna kelabu. Nabi sebut dah. Dan pada hari tersebut mereka keluar melihat ke arah Taniyah, yang ini jalan mendaki bukit, antara jalan lereng bukit. Maknanya mereka pun keluar naik atas bukit, tengok betul tak apa yang Nabi kata tadi. Maka ada di kalangan mereka berkata, demi Allah matahari telah terbit. Yang lain pula berkata, demi Allah rombongan dagang telah sampai. Yang lain pula kata, demi Allah sesungguhnya ia didahului oleh unta kelabu. Betul Nabi kata belaka. Dia naik atas bukit, dia tengok tunggu. Dah nak tanya Masjid Aqsa. Hak Nabi khabar rombongan tu sudah tepat. Dia kata, mu tunggu mana? Tunggu rombongan. Aku nak khabar rombongan tu. Nabi pun sebut satu. Bila dia tunggu, terbit matahari. Kata siapa tengok? Terbit matahari. Ni kata siapa dah? Tu kata warna kelabu depan sekali. Dah tepat apa yang Nabi kata. Lalu dalam keadaan macam itu, sebagaimana yang disebut oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ternyata benar, maka di situ mereka sudah mati hujah. Allah nak tanya apa mengenai Masjid Aqsa, tentang rombongan pun Nabi khabar. Apa yang berlaku tidak menambah kepada mereka selain daripada sifat takabur dan keingkaran mereka, sehingga mereka berkata, hadza sihrun mubin, hebat sihir Muhammad. Maknanya bila saja dia dah mati hujah, tak boleh buat apa-apa dah. Nabi kata begitu-begitu, akhir sekali dia kata, tak ada dah, Muhammad ini adalah seorang ahli sihir yang nyata. Tepat dia, betul sungguh, memang hebat sihir Muhammad. Maka mereka tidak menerimanya. Yang terima, yang sudah beriman, ada yang beriman, ada juga yang murtad. Yang tak terima terus tidak terima, walaupun Nabi telah menunjukkan kebenaran dengan mukjizat yang Allah Taala beri kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka demikianlah hebatnya ujian Isra Mi'raj. Ujian Isra Mi'raj ni ujian tauhid. Orang lemah iman ketika itu jadi murtad. Maka
bagaimana dengan kalau zaman kita diuji begitu, Masya Allah, diuji dengan ujian yang hebat. Maka sahabat-sahabat yang diketuai oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menhabiskan masa mempertahankan Rasulullah. Bila dikata gila, Abu Bakar sahabat jawab. Bila kata Ali Sayyid, sahabat jawab. Maka penentangan kepada Nabi selepas daripada peristiwa Isra Mi'raj itu begitu hebat sekali. Maka pada hari tersebut, ini selepas berlakunya Isra, maka Jibril datang mengajar baginda Rasulullah SAW. Kan malam itu Nabi sudah dapat sembahyang 50 waktu. Maka bila dapat semayang 50 waktu, maka Rasulullah diajar oleh malaikat Jibril. Maka Nabi semayang jemaah, mula-mula dapat perintahnya sembahyang, mula-mula Nabi semayang dengan malaikat Jibril alaihissalam. Siapa jadi imam, siapa jadi makmum? Rasulullah jadi imam, Jibril menjadi makmum. Ini juga menjadi dalil bahawa Rasulullah lebih mulia daripada malaikat Jibril. Walaupun ada ulama dengan pendapat yang lemah ini mengatakan bahawa malaikat Jibril lebih mulia kerana berdasarkan ayat Ar-Rahman 'allamal Quran. Mengatakan bahawa malaikat ini dialah telah mengajar Rasulullah itu tentang wahyu Allah. Maka bila malaikat mengajar Muhammad tentang wahyu Allah, malaikat itu sebagai guru, Muhammad sebagai murid, maka guru lebih mulia daripada murid. Maka malaikat Jibril lebih mulia daripada murid. Ini setengah pendapat ulama, tapi pendapat ini ditolak, lemah, kerana ditolak dengan ayat Ar-Rahman 'allamal Quran. Allah Ta'ala yang Rahman, Allah yang mengajar Quran. Tidak disebut dalam ayat itu malaikat Jibril yang mengajar Quran. Maka Nabi sembahyang dalam kitab Bahrul Mazi umpamanya, ataupun dalam Sunan Tirmizi menceritakan bahawa Nabi sembahyang dengan malaikat Jibril 2 hari. 2 hari. Maka 2 keadaan. Keadaan yang pertama, dia sembahyang awal waktu. 1 hari awal waktu. Zuhur, subuh, masuk subuh terus sembahyang, masuk zuhur terus sembahyang, asar, maghrib, isyak terus sembahyang. Esok kan masuk subuh tak sembahyang, lepas sembahyang habis subuh. Tapi malaikat Jibril tak beritahu. Esok kan sembahyang zuhur, habis zuhur masuk asar. Yang ketiga sembahyang asar, habis asar masuk maghrib, sembahyang maghrib, isyak. Mayang isyak itu hampir-hampir subuh. Lepas mayang subuh, mayang isyak baru mayang subuh. Kemudian malaikat Jibril mengatakan, waktu antara masuk waktu dengan habis waktu ialah antara waktu kemarin dengan waktu hari ini. Itulah yang Nabi sembahyang lewat waktu. Kita ambil orang lewat waktu sama. Ada pun Nabi sembahyang lewat waktu betul-betul. Habis waktu zuhur, mayang habis mayang zuhur, habis waktu zuhur. Itu kerana malaikat Jibril nak mengajar. Maka malaikat Jibril beritahu kepada baginda Rasulullah SAW tentang waktu sembahyang antara waktu kemarin dengan waktu hari ini. Kemarin awal waktu itu masuk waktu, hari ini akhir waktu itu habis waktu. Habis waktu. Maka disembahyangnya begitu. Allah Ta'ala berfirman, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sembahyang yang dipadukan kepada orang yang beriman kepada Allah Ta'ala itu ada waktu-waktu yang tertentu. Jangan kayak kita sembahyang subuh pula. Kayak gini mayang isyak ada mayang subuh. Dah mayang lagi, dah masuk subuh lagi. Ada waktu-waktunya yang tertentu. Maka diajar oleh malaikat Jibril. Maknanya Nabi mula-mula sembahyang dengan malaikat Jibril. Lepas dari mayang subuh, hari yang kedua Nabi sembahyang isyak. Lepas mayang isyak, masuk subuh terus mayang subuh. Masa lepas mayang subuh, hari yang kedua itu ada khabar waktu itu kemarin. Lepas pada itu terus sembahyang macam biasa awal-awal waktu. Dan Nabi mula-mula sembahyang dengan sahabat adalah sembahyang zuhur. Dan subuh dengan malaikat, zuhur dengan sahabat. Sebab itu dalam kitab fiqh dia menyusun sembahyang 5 waktu dimula dengan zuhur, asar, maghrib, isyak, subuh. Lalu dalam keadaan macam itu pada hari tersebut, yakni selepas berlaku Isra Mi'raj, maka malaikat Jibril datang mengajar Rasulullah SAW cara sembahyang dan waktu-waktunya. Dengan itu baginda sembahyang 2 rakaat apabila terbit fajar, 4 rakaat apabila bergelincir matahari, 4 rakaat apabila gelincir matahari,
4 rakaat apabila bayang satu objek menyamai objek tersebut, 3 rakaat apabila tenggelam matahari, dan 4 rakaat apabila hilangnya mega merah. Maka nak beritahu, ketika itu baru Nabi tahu, sembahyang 2 rakaat diajar oleh malaikat. Diajar oleh malaikat, akhir sekali lepas sembahyang, maka tahulah, subuh 2, zuhur, asar 4, asar 4, 3 dan seumpamanya. Nabi tanya dah berapa 2? Tak tanya pun. Ini dipanggil amrun ta'budiyah, dengan arti kata perkara yang kita ini serah pada Allah tentang hikmahnya. Maka disuruhlah seorang yang beriman kepada Allah Ta'ala agar mengerjakan sembahyang yang difadukan tadi. Sebelum sembahyang tersebut difadukan, baginda bersembahyang sebanyak 2 rakaat pada waktu pagi dan pada waktu petang, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Ini sebelum disyariatkan sembahyang. 2 waktu pagi, 2 waktu petang. Ini sebelum disyariatkan. Kemudian itu tidak wajib lagi. Siapa nak ikut Rasulullah, ikutlah 2 pagi 2 petang. 2 pagi 2 rakaat pagi, 2 rakaat petang, itu sembahyang Nabi Ibrahim AS. Kemudian bila sahaja lepas peristiwa Isra' Mi'raj, itu sudah padu, sudah wajib. Bila sudah wajib, Nabi menyuruh para sahabat supaya semuanya sembahyang. Maka sembahyang Nabi sebut pada sahabat, sallu kama ra'aitumuni usalli. Sembahyanglah kamu sebagaimana kamu sembahyang, sebagaimana aku sembahyang. Maka ketika itu sahabat melihat Nabi sembahyang. Kalau begitulah Nabi sembahyang, begitulah sahabat buat. Sahabat tidak akan takut tambah dan sebagainya. Maka berlaku kadang-kadang ada sahabat yang bersama dengan Nabi, Nabi baca kunut. Ada sahabat yang Nabi sembahyang, Nabi tak baca kunut. Maka selepas pada sahabat, bila Rasulullah wafat, sahabat pun sembahyang. Sahabat yang pernah sembahyang dengan Nabi itu, yang di belakang Nabi tak pernah membaca kunut, sahabat tak baca kunut. Ada yang sahabat pernah sembahyang belakang Nabi baca kunut. Ni sahabat ni baca kunut. Sehinggalah lahirnya imam-imam besar, Imam Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali. Mereka berijtihad berdasarkan hadis-hadis, dia mengikut kepahaman mereka yang bijaksana, maka jadilah mazhab-mazhab yang tertentu. Jadi kalau kita kata sembahyanglah kamu mengikut aku sembahyang, ikut Nabi sembahyang, kita ambil hadis terus kita faham, itu jadi salah. Kerana kita tidak faham apa peristiwa yang berlaku ketika itu, bagaimana sebab-sebab. Maka imam-imam yang menyusun, begini, Nabi sembahyang begini berdasarkan hadis ini, hadis ini. Kita ikut Imam Syafi'i, bermakna kita ikut sembahyang sebagaimana yang ditunjuk oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selepas daripada peristiwa Isra' Mi'raj, Nabi cukup mengambil berat tentang sembahyang. Dan Nabi akan memastikan para sahabat agar mereka mengerjakan sembahyang. Sehingga ada hadis Nabi kata, aku ini kalau boleh bercita-cita ingin membakar rumah orang, yang bercita-cita nak suruh ada seorang jadi imam, dan Nabi nak keluar dok sembahyang, Nabi bakar rumah-rumah orang yang nak pergi sembahyang berjemaah. Nabi itu kata ulama sebagai ancaman, Nabi tak bakar. Kalau Nabi bakar, maka bakar rumah jadi sunnah Nabi. Maknanya, maka dalam keadaan macam itu, maka sahabat pemula sembahyang. Maka ini berlaku di mana? Berlaku di Mekah. Isra' Mi'raj berlaku di Mekah. Maka Isra' Mi'raj berlaku di Mekah, kepaduan sembahyang, sahabat tidak boleh sembahyang berjemaah. Kenapa sahabat tidak boleh sembahyang berjemaah? Tengok peristiwa Isra' Mi'raj kan dimarahi oleh orang-orang Mekah. Macam-macam orang-orang Mekah ini usaha untuk menghancurkan dakwah Nabi, menghalang dakwah Nabi, disiasanya sahabat-sahabat. Tiba-tiba Nabi suruh sembahyang. Maka Nabi pernah sembahyang di hadapan Kaabah, dipukul oleh orang-orang musyrikin Mekah. Maka ketika itu mereka sembahyang tidak sebagaimana kita sembahyang dengan aman, boleh kumpul di masjid dan sebagainya. Mereka itu sembahyang dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Kerana apa? Kerana penentangan yang kuat. Boleh ke nak sembahyang jemaah depan Kaabah? Tidak boleh. Bahkan Kaabah ketika itu dipenuhi dengan patung-patung berhala. Maka sahabat sembahyang, dia sembunyi-sembunyi dalam keadaan maknanya menyembunyikan supaya terselamat, dan tidak berjaya lagi untuk sembahyang berjemaah. Dah sembahyang Jumaat ada dah. Sembahyang Jumaat pun tidak ada lagi, tak boleh nak sembahyang Jumaat macam mana masa tu? Walaupun diperintahkan sembahyang, tetapi tidak boleh dilaksanakan kerana
keadaan Mekah ketika itu tidak menjamin keselamatan untuk Nabi nak sembahyang berjemaah ataupun sembahyang Jumaat. Tetapi walaupun demikian, kepaduan sembahyang itu tidak gugur, tetap kena sembahyang. Tetap kena sembahyang. Kenapa? Kerana ini sudah diwajibkan, sudah dipadukan oleh Allah Ta'ala melalui peristiwa Isra' Mi'raj tadi. Maka berdakwah kepada kabilah-kabilah Arab untuk menyampaikan risalah yang dibawa. Rasulullah SAW menghadapi halangan daripada orang-orang Quraisy yang dikuasai oleh sikap takabur dan membesarkan diri. Sekarang ini Nabi sudah dapat sembahyang. Allah Ta'ala perintahkan kepada Nabi dan kepada sahabat, termasuk kita semua umatnya, diperintahkan agar mengerjakan sembahyang. Jadi bila Nabi nak mengajar, nak sebarkan dakwah, orang-orang Mekah semakin tunjuk kesombongannya, dan semakin tunjuk membesar diri. Mereka cukup memusuhi baginda Rasulullah SAW. Namun demikian Allah Ta'ala tetap memelihara Nabi. Maka akhirnya risalah Nabi dapat juga disampaikan, walaupun secara sembunyi-sembunyi, walaupun dalam keadaan tidaklah selesa, tapi tetap Nabi menyampaikan dakwah. Walau bagaimanapun Allah menghendaki supaya risalah yang dibawa mendapat kemenangan melalui usaha orang-orang Arab yang lain. Lalu dengan itu baginda SAW keluar ke pasar-pasar yang menjadi pusat perniagaan dan menzahirkan kebanggaan. Maka disitulah Rasulullah menawarkan dirinya kepada kabilah-kabilah yang datang supaya melindungi dirinya, sehingga baginda dapat menyampaikan risalah yang dibawa. Baik, bila mana Nabi nak menyampaikan risalah, maka penentangan semakin kuat. Bila penentangan semakin kuat, Nabi kena cari jalan biar ada orang melindunginya. Maka Nabi pergi di tempat-tempat seumpama pasar-pasar, dan di Mekah sana memang banyak pasar-pasar. Memang banyak pasar-pasar. Ada pasar Ukaz, ada pasar Zulmajaz, ada pasar Majinnah, maknanya macam-macam pasar ada. Mekah ini pusat ekonomi dunia satu ketika dahulu. Maka orang bertumpu di situ. Maka dalam keadaan macam itu, Nabi di tempat orang ramai di pasar itu, Nabi berdakwah. Di samping itu Nabi minta agar ada golongan-golongan yang tertentu yang dapat melindunginya. Orang Arab ini dia punya satu tradisi, kalau ada orang yang gagah, orang panggil orang bangsawan, ataupun orang-orang yang ada kehormatan, kalau dia kata kamu duduk di sini mendapat perlindungan aku, maka orang itu akan umum, ni si anu ni bawah perlindungan aku. Maka orang lain semua tahu orang ini dapat perlindungan, orang tak akan kacau dia. Maka Nabi demikian, nak pergi cari, takut-takut ada orang ataupun golongan tertentu yang mampu menawar diri untuk melindungi Nabi. Kalau ada mampu yang melindungi Nabi ini, maka mudahlah Nabi nak berdakwah. Sehingga baginda dapat menyampaikan risalah yang dibawa. Sebahagian mereka menolak dengan baik, dan sebahagian yang lain itu tidak menerima Nabi, tidak mahu melindungi baginda Rasulullah SAW. Wallahu alam. Kita sambung akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.